Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sukma bin Sukarman. Saya merupakan pensyarah di PIKOM International University College dan juga saya adalah pelajar Education Doctorate di Universiti Selangor. Hari ini saya nak membentangkan paper saya berkaitan dengan pengaruh sumber tekanan, kajian dalam kalangan pelajar sarjana eksekutif UKM. Baiklah, sebelum kita memulakan hasil dapatan kajian, kita nak bincang berkenaan dengan latar belakang kajian. Mengikut Dr. Hans Selye, pengasas kepada teori stres ataupun tekanan perasaan, stres adalah suatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seorang disebabkan oleh suatu bebanan yang menimpanya. Ada tekanan perasaan ni ada yang baik, iaitu dipanggil eustress, dan juga ada tekanan perasaan yang buruk atau dipanggil distress. Hari ini kita akan tengok apakah ada yang distress ataupun eustress. So seperti yang kita ketahui, pelajar sarjana part-time ni memiliki 3 sumber stres, iaitu satu stres di tempat kerja, stres di IPT itu sendiri yang mereka dapat melalui belajar, dan juga stres di keluarga. Okay. So stres di tempat kerja dia melibatkan disebabkan kehendak pekerjaan yang demanding yang sangat banyak yang diberikan oleh majikan, serta masa yang lama di tempat kerja sehingga dia mengurangkan masa untuk keluarga dan juga untuk belajar. Lepas tu adanya konflik antara kehendak pekerjaan dan juga kehendak peribadi, iaitu bila jadual bercanggah antara family dengan family, antara family, kehendak family dan juga kehendak pendidikan. Mereka berkait. Baiklah, kemudian stres di universiti ataupun di pendidikan, iaitu banyaknya bebanan tugas ataupun loading homework yang diberikan oleh pensyarah, assignment kan, sehingga dia menyebabkan mengalami tertekan lagi. Yang kedua, mengikut Muchowski, adanya rekod akademik yang tidak memuaskan, gangguan daripada rakan-rakan, pensyarah juga, krisis keluarga, tekanan kewangan terutama disebabkan mereka terpaksa membayar duit kuliah ataupun tuition fee, itu pun tekanan juga. Kemudian yang ketiga, tekanan yang disebabkan oleh demand daripada pelajar itu sendiri, di mana mereka mengendaki yang orang panggil tu barakah yang bagus, yang cemerlang. Kemudian stres di dalam keluarga, di rumah tangga. Stres di rumah tangga ni disebabkan masalah kewangan tadi, sama juga dengan yang poin yang ke stres pendidikan. Kemudian pekerja yang telah berumah tangga ni mereka tak dapat memberikan masa dan tenaga. Disebabkan mereka dah belajar dan juga mereka dah bekerja. Kemudian disebabkan itu masa berkurang, so tumpuan pun jadi berkurang juga secara signifikan. Okay. Jadi itu hipotesis saya yang saya telah buktikan. Baiklah, metodologi kajian ni kita telah memberikan sampel sebanyak 150 sampel di kalangan para pelajar tahun akhir, pelajar pengurusan keselamatan industri, sarjana pengurusan perniagaan, SPP dan juga sarjana kejuruteraan industri. Tapi yang kita dapat dalam 87 orang. Okay. Baiklah, yang kita dapat kembalilah. So, kajian ni cross-sectional, di mana kita memberikan sekali saja. Okay. Pelajar tersebut hendaklah CGPA 3.0 macam saya sebut dekat sini. CGPA, dia tidak sakit, dia di tahun akhir tidak pernah menunda. Ini syarat-syarat yang kita buat. Okay, daripada 100 jadi 87 saja yang boleh dibuat kajian dan mereka secara sukarela. Okay, ini kita punya metodologi kajian. Okay. So dekat sini kita membuat kajian berkenaan dengan ada 4 bahagian. Satu, sosiodemografi, kemudian sumber stres keluarga, stres pendidikan dan stres kerja. Okay. Baiklah, kemudian kita buat sosiodemografi untuk frekuensi dan peratus, sumber stres min dan sisian pegawai. Kita tak bahas di sini personality serta kesejahteraan psikologi. Okay, so ujian Cronbach Alpha didapati soalan stres ni kita dapat 0.828, stres pendidikan 0.895, stres keluarga 0.773. Okay, kemudian
para sampel kita hantar sampel tadi kita hantar 100, 87 boleh, tapi hanya 75 yang menghantar balik kepada kita bilangan responden dia. So 74.29% daripada 100 yang kita hantar tu. 100%. Okey. Okey. So ni dia pecahan kadar pulangan soalan, iaitu macam saya sebut tadi tu 87 100 soalan kita dah hantar. Silap. 100 soalan kita dah hantar, 87 layak, tapi 75 yang kembalikan dengan jawapan yang baik. So daripada 87, 75 hantar, so kita dapat 86.21% lah dan dikembalikan dalam keadaan yang baik. Okay. Sorry. Okay. So sosiodemografi 79 pelajar 94.7% pelajar terdiri daripada 21 sampai 40 tahun. Lelaki 58%, perempuan 41%. Okey. Lepas tu bangsa 72% Melayu, 28% bangsa lain. Taraf perkahwinan bujang 42.7%, berkahwin 53.3%, bercerai 2.8%. Okey. Kemudian apa lagi? Tempoh bekerja ada yang 0 sampai 10 tahun 85.1%, 11 sampai 20 tahun 14.9%. Sektor pekerjaan beragam. Hanya paling tinggi lain-lain lah 18.7%, dan ataupun paling tinggi adalah perkhidmatan awam 26.7%. Pendapatan 4,000 dan ke atas 78.33% yang dominan. Kemudian masalah keuangan, stres masalah keuangan, masalah kekurangan sumber keuangan 1.5%. Maksud dia sangat rendah. Skala 1 sampai 3 dia sangat sederhana. Kemudian konflik dengan suami isteri pun rendah juga. Sebabkan kerja rumah pun rendah juga. Kemudian yang tidak cukup masa untuk bersama ahli 1.587%. 1 sampai 3. Maksud dia sederhana, dalam keadaan sederhana. Okey, kemudian stres bagi pendidikan pula daripada 1 sampai 5. Kalau stres untuk pendidikan kita ambil soalan dari ni. Dia dalam keadaan sederhana, alat bahan bantu mengajar 2.5, min dia kaedah pengajaran pensyarah membosankan 2.7, itu biasa. Tidak memahami pengajaran yang disampaikan oleh pensyarah 2.7, pun sederhana juga. Yang tinggi itu bebanan kerja yang mencabar kebolehan, bebanan assignment. Kemudian kesuntukan masa untuk bersama keluarga pun tinggi juga. Tapi kalau secara purata dia semua adalah dalam keadaan sederhana. Okey, kemudian apa lagi? Stres kerja. Tadi stres keluarga, okey. Kalau stres kerja pula memang dalam keadaan tinggi. Okey. Tugasan kerja yang tidak bersetujui, tugasan di luar waktu kerja, semua ada 5. Angka dia 5.2, 5.3. Yang ni kita ambil daripada ILO punya questionnaire. Okey. Semua lebih daripada 4, iaitu tinggi. Okey. Kurang peluang untuk kerja dalam kerjaya, 5 juga. So yang memainkan tekanan stres yang besar di kajian ini adalah stres kerja. Okey. Purata 5. Okey. Jadi perbandingan antara maklumat peribadi, ini saya rasa tak. So kesimpulan dan cadangan, seramai 87 orang telah menyertai kajian ini dengan kadar responden 74.2%, iaitu 75. Majoriti responden adalah lelaki berbangsa Melayu 72%. Kelayakan akademik menunjukkan 97% adalah tamatan sarjana muda ataupun sarjana. Seramai 40 orang, 53% telah berkahwin, mempunyai 0 sampai 3 orang anak, dan bujang 42.8%.
7%. Hasil kajian telah dijalankan ini mendapati stres keluarga, pendidikan, stres keluarga, pendidikan dan kerja di kalangan sempurna ada tahap sederhana. Yang tinggi sedikit adalah stres kerja. Okey. Jadi sampai di sini saja saya punya kajian. Terima kasih. Assalamualaikum.